Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua anak-anak ustazah. Alhamdulillah hari ini 27 hari bulan 7 2021. InsyaAllah kita akan teruskan PDPR kita bagi pelajaran Jawi. Baiklah. Sebelum cuti, kita dah belajar suku kata tertutup pola vokal A bagi 4 konsonan. Ingat lagi tak konsonan apa kita belajar? Iaitu konsonan ba, konsonan ta, konsonan jim dan konsonan ca. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk konsonan yang seterusnya. Okey, kalau ada buku teks, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 52. Okey, kita akan tengok suku kata tertutup pola vokal A bagi konsonan yang seterusnya. Konsonan apa ni? Okey, awak tengok dekat atas ni. Okey, unit 2, konsonan dal, ra, tunjukkan dal, ra, sin, nga dan pa. Jadi kita akan belajar 5 lagi konsonan. Sebelum ni kita belajar 4 kan. Jadi kita tambah lagi konsonan dal, ra, sin, nga dan pa bagi suku kata tertutup pola vokal A. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama. Nampak kat sini ni. Okey. Perhati dan faham. Okey, awak tengok mula-mula kita tengok konsonan dal. Konsonan dal bagi bahasa Melayu sama dengan D. Okey. Kita nak eja dam. D-A-M, dam. Okey, bila kita nak eja dam, sekejap saya besarkan sikit supaya awak nampak. Okey, sekarang ni kita nak tengok perkataan dam. Okey. Jadi bila kita nak eja, okey, tengok dam adalah suku kata tertutup sebab dia ada konsonan, vokal dan konsonan. Jadi sekarang cara dia kita kena potong A dekat tengah ataupun kita gugurkan alif. Okey, bila kita potong A jadi bila kita nak jawikan D sama dengan dal, M sama dengan mim. Okey, disebabkan huruf dal huruf yang tidak boleh bersambung selepasnya, jadi dal dengan mim tidak boleh bersambung. Okey, seterusnya kita tengok pula bagi konsonan ra. Okey, nampak ni konsonan ra. Okey, jadi bila kita nak eja perkataan rang. Okey, rang adalah suku kata tertutup pola vokal A. Nampak tak? Bila pola vokal A, kita kena potong A macam tadi. Bila kita potong, barulah kita boleh buat peranan huruf. R sama dengan ra. N, G adalah huruf digraf sama dengan nga. Okey, disebabkan ra adalah huruf yang tidak boleh bersambung selepasnya. Jadi, ra dengan nga juga tidak boleh bersambung. Okey, seterusnya kita tengok konsonan S ataupun sin. Konsonan S ataupun sin. Okey, contoh perkataan SAP, sap. Okey, sap adalah suku kata tertutup pola vokal A sebab ada huruf A kat tengah. Jadi kita kena potong A, barulah kita boleh peranan huruf. Huruf S sama dengan sin. Huruf P sama dengan pa. Jadi sin dengan pa boleh bersambung. Baik, seterusnya kita tengok bagi konsonan nga. Okey. Jadi contoh dia ngan. Okey, ngan. Macam mana kita nak jawikan? Kita kena pastikan ngan adalah suku kata tertutup pola vokal A. Kita buang A kat tengah jadi NG. NG huruf digraf sama dengan nga. N sama dengan nun. Okey, jadi ngan. Dan yang terakhir sekali kita tengok suku kata. Okey. Suku kata pa. Okey. Jadi mula-mula kita tengok dulu. Okey, suku kata pa. PAK adalah suku kata tertutup pola vokal A. Jadi kita potong A. Okey, kita potong A, barulah kita boleh buat peranan huruf P sama dengan pa.
K. Okey. Huruf K ni berada di belakang suku kata. Bila di belakang suku kata, dia mestilah huruf Qaf. Ingat, huruf K apabila dia berada di belakang suku kata, dia akan jadi huruf Qaf. Okey. Okey, baca dan faham. Baca dan faham. Okey. Ni dia kata baca gandingan suku kata tertutup pola vokal A dengan suku kata terbuka. Maksudnya dia gandingkan suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Okey, ni adalah contoh perkataan. Okey. Contoh yang pertama, tanda. Okey. Tan tertutup, de terbuka. Okey, lepas tu tengok yang kedua, rugby. Okey, rug adalah tertutup, b terbuka. Okey, seterusnya sakti. Okey, sak tertutup, ti terbuka. Terusnya pandu. Okey, pan tertutup, du terbuka. Jadi kat sini awak boleh tengok kaedah menjawikan kat sini sama macam Ustazah ajar. Bila ada suku kata tertutup pola vokal A, kita kena buang alif. Okay, jadi Ustazah nak bagi contoh supaya awak faham dengan jelas. Untuk hari ini, kita hanya akan tengok suku kata tertutup pola vokal A bagi konsonan. Konsonan dal sahaja. Hari ini kita akan belajar suku kata tertutup pola vokal A bagi konsonan dal sahaja, iaitu apabila awak berjumpa huruf dal. Okey, dalam bahasa Melayu huruf dal padanan dia apa? Sama dengan D. Okey. Bila awak jumpa huruf dal, konsonan dal ataupun huruf D, dia suku kata tertutup pola vokal A, apa yang perlu kita buat? Okey, jadi hari ini Ustazah nak bagi contoh supaya awak lebih jelas dan faham apa yang Ustazah dah ajar sebelum ni. Suku kata tertutup pola vokal A, apa yang perlu kita buat? Okey, contoh Ustazah nak bagi perkataan kerdas. Okey, perkataan kerdas. Eja kerdas, K-E-R, ker, D-A-S, das. Okey, jadi kat sini nampak tak Ustazah letakkan huruf D, sebab hari ni kita akan tengok konsonan D saja. Okey. Jadi, seperti biasa, sebelum kita nak jawikan perkataan, apa yang perlu kita tengok dahulu adalah kita kenal pasti suku kata. Macam mana caranya? Kita baca supaya lebih jelas suku katanya. Okey, yang pertama kita baca ker. Satu suku kata. Das. Satu suku kata. Jadi dekat sini ada dua suku kata. Okey, jadi barulah kita boleh kenal pasti suku kata terbuka ataupun tertutup. Okey, kita tengok pada ker dulu. Tengok pada ker. Okey, tengok pada ker. Okey, huruf K konsonan ke vokal? Okey, konsonan. Okey, buat huruf K. Huruf I adalah vokal. Huruf R adalah konsonan. Jadi, suku kata ker adalah suku kata tertutup pola vokal. Vokal apa ni? Nampak tak vokal apa? Vokal I. Okey. I pula kan ada dua I. Ada I pepek dengan I teling. Jadi, ker tu I pepek ke I teling? Kita dah belajar kan? Okey, bunyi ke, bunyi ke. Ke, ke. Jadi, kat sini bunyi dia ker. Bila bunyi dia ker, dia adalah suku kata, dia adalah
ipepet. Okey, bila ipepet, apa yang perlu awak buat? Fahamkan ipepet macam mana kan? Okey, ipepet, kaedah dia ipepet hanya ada pada bunyi. Dia bunyi tau. Tetapi tidak ada pada penulisan Jawi. Kena ingat. Ipepet ni dia hanya ada pada bunyi je. Tapi untuk tulisan Jawi dia memang tak ada. Jadi bila dia tak ada, kita kena buang lah. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok sukukata yang kedua iaitu sukukata das. Okey, kita mulakan dengan huruf D. Huruf D adalah konsonan, huruf A adalah vokal, huruf S adalah konsonan. Okey, jadi das, D-A-S, das juga adalah suku kata tertutup. Tapi tengok dekat tengah ni, pola vokal apa? Awak semua faham kan? Pola vokal A. Okey, bila pola vokal A, apa yang kita dah belajar? Suku kata tertutup pola vokal A mesti gugurkan alif. Gugurkan alif sebab A sama dengan alif. Kita gugurkan alif. Gugur ni maksudnya kita buang, kita pangkah. Okey, gugurkan alif ataupun kita buang A. Kita buang A. Okey. Jadi, bila kita dah buang, barulah kita boleh jawikan perkataan kerdas. Okey, jom kita jawikan. Okey, kita mulakan dengan huruf K. Okey, sama ambil warna lain. Okey, kita mulakan dengan huruf K. Bila huruf K berada di awal suku kata, huruf K ada dua kan? Okey, saya terangkan dulu. Huruf K ada dua tau peranan dia. Huruf K boleh jadi huruf kaf dan boleh jadi huruf qaf. Okey. Tapi dekat sini, huruf K itu berada di awal suku kata. Okey. Formula dia, bila huruf K berada di awal suku kata, dia mesti jadi kaf. Ingat? Tetapi kalau dia berada di akhir suku kata, dia akan jadi qaf bagi perkataan bahasa Melayu. Okey, jelas? Lagi sekali saya ulang. Okey, huruf K yang berada di awal suku kata, dia akan jadi huruf kaf. Dan huruf K yang berada di akhir suku kata, dia akan jadi huruf qaf bagi perkataan bahasa Melayu. Kerdas kan bahasa Melayu kan? Okey, boleh faham? Okey, jadi kita dah tahu dah peranan huruf K, barulah kita boleh jawikan. Okey, sekarang kita nak jawikan K sama dengan apa? Huruf kaf. Sebab dia berada di awal suku kata. I kita tak perlu buat sebab kita dah potong. Sebab I pepet hanya ada pada bunyi tetapi tidak ada pada penulisan. Huruf R sama dengan ra. Okey, huruf D sama dengan dal. Okey, A ni kita dah potong sebab suku kata tertutup pola vokal A mesti gugurkan alif ataupun potong A. Dan S sama dengan sin. Okey, bila dah dapat peranan huruf, barulah kita boleh tengok mana huruf yang bersambung dan mana huruf yang tak boleh bersambung. Yang ini memang awak kena ingat. Okey, kaf boleh bersambung dengan ra tak? Boleh. Ra dengan dal. Ra adalah huruf yang tidak boleh bersambung selepasnya. Okey, jadi tidak boleh bersambung lah. Huruf dal pun sama. Okey, jadi barulah kita boleh sambungkan. Kaf, ra, da, sin. Kaf, ra, ker, da, sin, das. Kerdas. Okey, jelas? Okey, kalau semua dah jelas, nanti Ustazah akan bagi perkataan dan awak akan jawikan perkataan tersebut. Okey, seterusnya kita nak tengok buku PBD. Okey, ini adalah buku PBD. Buku PBD ini adalah buku
soalan penilaian sebenarnya yang perlu awak buat sebab Ustazah nak nilai tahap mana yang awak dah faham untuk pelajaran Jawi ni. Jadi Ustazah harap bila awak buat buku PBD ni, awak kena buat dengan betul. Kalau boleh buat sendiri tanpa bantuan daripada sesiapa. Dan soalan semua Ustazah akan jelaskan kat sini supaya awak faham macam mana nak buat soalan-soalan yang dalam ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan pelajaran pertama dulu. Pelajaran pertama, huruf Jawi. Kita mulakan daripada awal. Kalau yang dah buat, tak apa, abaikan. Yang belum buat, boleh buat. Okey, soalannya adalah sambungkan titik dan tulis semula huruf dengan betul. Okey, nampak tak dekat bawah ni? Huruf ni ada titik-titik kan? Jadi, awak kena sambungkan titik-titik. Lepas tu tulis semula kat sini. Contohnya kat sini alif. Tulis kat sini alif. Okey, dan seterusnya lah. Ba, ta, ta marbuta dengan sa. Okey, soalan muka surat 2. Awak tengok. Baca dan tulis semula huruf di bawah dengan betul. Mula-mula awak kena baca dulu. Huruf jim. Baca 3 kali. Jim. Jim. Dah baca, barulah kita mula tulis. Okey. Kita pun ambil pensel, tulis. Tulis jim. Ingat macam mana huruf jim? Kepala dia dekat atas sedikit, ekor dia kat bawah, titik dia kat bawah dan seterusnya. Baca dulu. Ca, tuliskan huruf ca. Soalan seterusnya, suaikan padanan huruf yang sama. Okey, ambilkan pembaris. Tengok huruf yang sama. Tu dia bagi contoh tu huruf ba sama dengan ba. Okey, seterusnya cari huruf za. Okey, nampak tak huruf za kat situ? Gariskan cantik. Okey. Untuk soalan muka surat 4, kita dulu dah baca kan? Dah nyanyi lagu kan? Alif, ba, ta, ta marbutah. Okay, jadi arahan dia apa? Isi tempat kosong dengan huruf yang betul. Okey, dia ada bagi huruf alif sampai huruf za. Tapi dia ada kosong kat sini. Nampak ni kosong, ni kosong, ni kosong. Jadi awak kena isikan. Awak kena isikan. Kan kita dah nyanyi hari tu kan? Alif. Lepas tu apa? Lepas alif apa kat sini? Lepas tu ta pula. Ta marbutah. Cuba buat. Cuba ingat balik ataupun cuba nyanyi. Alif ba ta ta marbutah. Okey, untuk soalan 5, sebenarnya Ustazah kena buatkan tapi sebab tak boleh kan. Jadi arahan dia kata tampalkan keratan huruf Jawi di ruangan yang betul. Okey, cara yang paling mudah, awak ambil kertas, awak gunting lebih kurang kotak ni. Okey, ulang balik. Awak gunting lebih kurang besar kotak ni juga. Lepas tu sebelum awak tampal, awak tengok. Ini ditulis apa? VA va. VA va maksudnya huruf va. Jadi bila awak tampal, macam mana tulis huruf va ya? Okey, ambilkan pensel, tuliskan huruf va kat sini. Macam tu. Okey. Ataupun kalau nak mudah, awak tak perlu tampal kertas. Awak hanya tulis je kat tepi ni. Kat tepi ni. Macam tu pun boleh, tak apa. Janji awak tahu VA va macam mana dalam Jawi. HA macam mana. Hamzah macam mana. Okey, baiklah. Setakat ini saja untuk Jawi kita hari ini. Ustazah doakan anak-anak Ustazah dapat jawab dengan baik. InsyaAllah cuba buat sendiri latihan. Kalau tak faham soalan, barulah boleh bertanya dengan mak atau ayah awak supaya awak dapat jawab dengan baik. Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.